Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Menyambung pada perbincangan tajuk talak ini, kita terus masuk kepada hukum seterusnya. Hukum yang ketiga kita tidak ambil. Kita masuk kepada al-hukmu ar-rabi'u. Kata pengarang, halil ayatu ammatun fi kulli mutallaqatin, adakah ayat ini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah beriddah diri mereka itu 3 kali quru, 3 quru. Okey, adakah ayat ini am? Al ayatul karimah wal mutallaqatu yatarabbasna ammatun fil mabtutah. Ayat itu am pada merujuk kepada mabtutah. Mabtutah ni maknanya yang ditolak dengan tolak battah. Battah ni makna ditolak talaqan battatan, iaitu putus. Mabtutah maksud putus. Maksud tolak bain yang terputus. Apa maksud mabtutah? Dia lawan kepada raj'iyah. Dia lawan kepada raj'iyah. Raj'iyah tolak yang boleh rujuk. Mabtutah tolak yang tidak boleh dirujuk dah. Sama ada tolak tersebut tolak sebelum dukhul ataupun tolak 3. Okey. Wa qawluhu ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Dan suami mereka, bu'ulah ni ba'lun. Bu'ulatuhun iaitu suami-suami perempuan itu ahaqqu biraddihin, lebih berhak untuk kembali kalau mereka nak kembali. Sebagaimana kita sebut dalam video sebelum ini, cerita pasal Ma'qal bin Yasar kan. Ini khasun fi raj'iyah. Ini khas merujuk kepada perempuan yang ditolak raj'i, yang mana boleh dia rujuk balik. Duna mabtutah, tidak pada mabtutah, perempuan yang dah mabtutah, yang telah diputus. Lianna mabtutata, kerana yang dah putus tu qad malakat nafsaha, dia telah memiliki dirinya. Jadi suami tak berhak nak rujuk dia lah, sebab dia boleh buat pilihan diri dia. Dia nak pilih suami lain ataupun kembali pada suami yang pertama. Qala Ibn Kathir rahimahullah wa hadha fi raj'iyat. Ini turun berceritakan tentang perempuan yang ditolak raj'i. Fa amal mutallaqatu al bawain, adapun perempuan yang ditolak talak bain, falam yakun hala nuzul hadhihi al ayah, tidaklah mereka itu ayat ini atau tidaklah keadaan ini ketika turun ayat ini, wal mutallaqatu ba'inun. Tak ada demikian. Wa innama kana dhalika lamma hasaru fi at-talaqati thalath. Itu berlaku apabila mereka itu tersempit ataupun melakukan talak 3. Wa amma hala nuzul hadhil ayah, adapun ketika penurunan ayat ini yang berlaku pada zaman Nabi itu, fakana ar-rajulu ahaqqu biraja'ati imra'atihi, adalah seorang lelaki itu lebih berhak untuk rujuk isterinya. Wa in talaqaha mi'ata marrah, walaupun dia telah talak 100 kali. Falamma qasaru ala thalathi taraqat, apabila dihadkan, orang lelaki itu dihadkan kepada 3 talak saja, sara linnasi mutallaqah ba'in wa mutallaqatun ghairu ba'in, maka jadilah pembahagian manusia itu ada nama perempuan talak ba'in, ada nama perempuan yang bukan ditolak ba'in. Okey, itu jelas secara umum saja, ringkas sajalah. Al-hukmul khamisu, hukum yang kelima. Ma hukmut talaqir raj'i, apa hukum talak raj'i? At-talaqur raj'i yubihu lirrajuli haqqu ar-raj'ati, talak raj'i itu mengharuskan kepada suami lelaki, yakni suami, hak untuk rujuk biduni aqdin jadid, tanpa ada akad baharu, wa biduni mahrin jadid, dan tanpa ada mas kahwin baharu, wa biduni ridha zaujah, tanpa perlu redha isteri pun, madamatil mar'atu fil iddah, selama mana isteri itu dalam iddah. Jadi hak rujuk tu hak suami, walaupun isteri tak nak rujuk, tapi suami boleh rujuk. Aku talak Muminah dengan talak 1. Dalam tempoh iddah tu suami nak rujuk, hak suami. Isteri kata saya tak mahu rujuk, bukan hak awak, itu hak suami untuk rujuk selama dalam tempoh iddah. Fa idzan qadatil iddatu, apabila habis iddah, walam yuraji'ha, dan suami tidak rujuk, banat minhu, maka perempuan itu terputus. Banat ni makna terputus. Wa qad athbata asy-syari'u lahu haqqa raj'ah, dan Allah Taala syarak telah mensabitkan bagi suami hak untuk rujuk
pada firman-Nya wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka. Ai ahaqqu bi irja'ihin, suami itu lebih berhak merujuk mereka fi waqti tarabbus, pada waktu menunggu bil iddah, dalam iddah. Wa idza kanatir raj'atu, apabila raj'ah itu, rujuk itu haqqan li rajuli, hak bagi suami, fala yushtaratu ridha zaujah, maka tidak disyaratkan redha isteri, wala ilmuha, dan tidak disyaratkan isteri tahu. Katakanlah suami tu duduk sama kawan-kawan dia tolak isteri dia kat rumah, dia pergi kedai makan, kawan dia bagi nasihat, dia pun kata aku rujuklah isteriku. Isteri tak tahu pun. Walaupun isteri tak tahu, rujuk itu tetap sah. Wala tahtaju ila wali, tak perlu pada wali pun. Kama la yushtaratu al-ishhadu, sebagaimana tak perlu kepada penyaksian, tak perlu ada saksi kita nak rujuk. Wa in kana dhalika mustahabban, walaupun itu mustahab. Eloknya biar kita rujuk itu dengan ada saksi. Khasyata inkari zaujah, kerana bimbang diingkari oleh isteri, fima ba'du, pada selepas itu, annahu raja'aha, bahawa suami telah rujuknya. Bimbang takut isteri dia menafikan bahawa suami rujuk dia, maka eloklah untuk dicari saksi. Wa tasihhu al-muraja'atu, dan sah muraja'ah ni makna rujuk ini, bil qawli, dengan perkataan, mithlu raja'tu zaujati ila ismati nikahi, aku merujuk, mengembalikan isteriku kepada pegangan nikahku. Begitu ayat contohlah. Dan sah juga bil fi'li, sah dengan perbuatan, mithlu takbil, contoh ciuman, wal mubasyarati bi syahwat, dan juga bersentuhan yang syahwat, wal jima', dan bersetubuh, inda Abi Hanifah wa Malikin. Ni ingat ni, ini soalan yang biasa orang tanya. Kata boleh tak seorang tu tolak isterinya, lepas tu malam disetubuh? Adakah setubuh itu dikira rojak? Di sisi Abu Hanifah dan Imam Malik, ya. Tapi Imam Syafi'i kata, wa qala Syafi'i la raja'ata illa bil qawlis sarih. Tidak ada, tak sah rojak kecuali dengan perkataan juga. Sebagaimana nikah dengan perkataan, tolak pun dengan perkataan. Kalau seorang itu buat perbuatan, tak jadi tolak, dia kena berlafaz, aku tolak dan seumpamanya. Kalau dia niat nak tolak pun tak berlaku tolak, dia mesti berlafaz. Maka bila nikah mesti ada lafaz akad, tolak mesti berlafaz, rujuk yang mengembalikan nikah itu tentulah berlafaz juga. Wala tasihu bil wad'i, tidak sah dengan wati, wadawa'ihi, dan juga muqaddimah wati, bersentuhan dengan syahwat, ciuman dan seumpamanya. Lianna talaq yuzilun nikah, kerana talak itu menghilangkan nikah. Okey, seakan dia menghilangkan nikah lah. Hilang makna boleh ambil balik, tu rujuk tu. Jadi kalau nak nikah balik kena akad, maka nak rujuk pun kena sebut lah. Kemudian didatangkan pandangan Imam Syaukani, ni pun saya tak ambil lah. Okey, kerana kita jelasnya kita yang pegang dan juga kita fatwakan apa yang dipegang dalam masyarakat kita, itu pandangan Imam Syafi'i. Okay. Al-hukmu sadisu, hukum yang ke-6. Halit talaqu thalathu bilafzin wahidin yaqa'u thalathan am wahidah. Ini juga soalan yang kerap ataupun biasa sangat ditanya. Adakah talak 3 dengan lafaz satu lafaz jatuh 3 atau jatuh 1? Dalla qawluhu, telah menunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, at-talaqu marratan ala anna at-talaqa yanbaghi an yakuna mufarraqan marratan ba'da marratin. Ayat itu menunjukkan bahawa talak itu sewajarnya mufarraqan, dibuat secara berasingan, bercerai. Talak sekali, lepas tu tengok nak talak lagi lepas itu. Jangan dijadikan sekali, satu selepas satu. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi talaqi thalath bi lafdhin wahid. Maka ulama khilaf pada talak dengan lafaz yang satu. 3 sekali kata, aku talakmu 3 atau 10 atau 20, macam mana? Hal yaqa'u thalathan am wahidatan, jadi 3 ke jadi 1? Zahabal jumhurus sahabati, telah berpandangan jumhur sahabat, wa tabi'in wa a'immatul madhahibil arba'ah, dan imam mazhab 4 ini, ila annahu yaqa'u thalath, talak 3 jatuh 3. Imma ma'al hurmah, sama ada berserta dengan pengharaman, jatuh tetap jatuh, tapi jatuh dan juga haram ke? Wa imma ma'al karahah, ataupun jatuh tapi perbuatan tu makruh.
ala hasabi ikhtilafihim fi fahmil ayatil karimah. Berdasarkan perbezaan mereka pada memahami ayat yang mulia itu. Jadi jatuh tetap jatuh 3. Cuma haram ke makruh? Wa dhahaba ba'du ahli zahir, telah berpandangan sebahagian ulama ahli zahir, mazhab zahiriyah ni, ila anna talaqa thalathi fi kalimatin wahidatin yaqa'u wahidatan, jatuh satu saja. Kalau dalam satu lafaz jatuh satu. Wa huwa qalu Tawus wa madhhabul imamiyah, pandangan tabi'in Tawus dan juga imamiyah, mazhab Syiah imamiyah. Wa qalu Ibn Taymiyah, dan pandangan Ibn Taymiyah. Wa bihi akhadha ba'dul mutaakhirin, dan dengan pandangan Ibn Taymiyah ni diambil oleh kesebahagian ulama mutaakhirin minal fuqaha'i, daripada fuqaha, dafa'an lil haraji, kerana nak menolak kepada kesukaran anin nas, daripada manusia. Terutamanya di kalangan Arab ni suka sangat kadang sebahagian daripada uruf tempat mereka tolak bini ni. Tolak bini ni benda yang kadang-kadang jadi, bukan suka dengan maksud benda itu berlaku banyak sangat, tapi makna benda itu biasa dan masyhur dalam masyarakat. Mereka tolak 3 itu. Sebahagiannya lah, bukan semua. Jadi kerana itu untuk mengelakkan kesukaran dan masyakkah kepada orang ramai, sebab tolak 3 ni putus betul-betul. Dia nak kembali balik kepada suami yang pertama, perlu kepada bernikah dengan suami lain dan melakukan persetubuhan, lepas tu baru cerai, habis iddah baru boleh kembali. Jadi sukarlah macam tu. Kadang-kadang bila marah ni, kadang-kadang tolak tu lebih pada 3. Maka sebahagian daripada ulama mutaakhirin, ulama terkemudian, begitulah juga pada perundangan-perundangan mahkamah di negara Arab, mereka ambil pada pandangan Ibn Taymiyah. Wa taqlilan li hawadith talaq, kerana nak mengurangkan kepada tragedi ataupun kes-kes talak ini. Wa firaran min mafasidi at-tahlil, dan nak melarikan daripada mafsadah, kerosakan dengan sebab tahlil. Tahlil ni Cina buta lah. Sehingga kan ada sebahagiannya menawarkan perkhidmatan, nak menikah dengan bini orang yang ditolak 3, tapi kena bayar kepada dia. Nikah untuk menghalalkan balik kembali pada suami pertama. Okay. Dalil jumhur. Apa dalil jumhur? Jadi pandangan muktamadnya di sisi mazhab kita, bahkan ni pandangan jumhur, pandangan ramai ni. Bahkan ulama yang mengatakan bahawa pandangan Ibn Taymiyah ini mencarik dan juga menyalahi pada pandangan ijma' yang telah berlaku pada kurun-kurun sebelum itu. Dalil jumhur yang mengatakan talak 3 jatuh 3, istadalla jumhur ala wuku'i talaqi thalath bima yali. Awalan, inna Allah azza wa jalla ja'ala talaqa haddan. Allah Ta'ala jadikan talak itu had, satu sekatan. Tuhan tetapkan. Wa arsyada ar-rajula ila an yutalliqa, dan Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada suami lelaki ni supaya dia mentolakkan maratan ba'da maratan. At-talaqu maratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Lepas tu sehingga fa in talaqaha, dan jika dia tolak pula yang seterusnya. Makna Tuhan lepas cerita 2 tolak, Tuhan kata jika ditolak lagi, makna peringkat tolak itu berlaku secara berasingan. Wa ja'ala lahu fushatan fil amri, dan Allah Ta'ala jadikan dia fushah, ada kelapangan pada urusan itu, hatta la yudayya haqqahu, supaya tidak hilang, dia tidak menghilangkan haknya fi raja'ah. Jadi Allah Ta'ala suruh tolak satu-satu supaya suami tidak ada hilang hak untuk rujuk balik. Fa idza ta'adda, maka apabila seorang suami itu ta'adda, melampaui, ta'addal insanu hadhihi rukhsah, melampaui keringan ini, wa talaqa thalathan, dan dia talak 3, waqa'a talaquhu, maka jatuh talaknya. Li'anna lahu 'alaiha talqatain, kerana suami itu ada memiliki 2 talak. Wa bithalithati tabinu minhu, dan dengan yang ketiga akan bercerai. Tabi ni mana putus, akan putuslah isteri daripada suami, tak boleh kembali balik, tak boleh rajak. Fa imma an yajma'aha, sama ada suami itu menghimpunkan, au yufarriqaha, ataupun mengasingkan pada ceraian. Wal Islam qad arsyadahu, Islam telah memberi petunjuk jalan, ila ma huwal afdalu, kepada perkara yang lebih afdal, wal aslah, dan lebih elok. Fa idza jawaza hadha, apabila seorang itu melampaui ini, ila ma fihi tadyiqun alaih,
kepada perkara yang padanya tadyiq, menyempitkan perkaranya, maka akhadha bi jarirati nafsihi, maka dia telah mengambil dengan kesalahan diri sendiri. Maknanya dia sendiri yang menempah nahas. Islam ajar talak satu-satu, tiba-tiba nak talak 3 sekaligus, maka dia sendiri menempah nahas. Akhadha bi jarirati nafsihi, dia mengambil dengan jarirah ni makna kesan kesalahan diri dia sendiri. Bi jarirati nafsihi, dia dapat kesan kesalahan dirinya. Uqubah. Thaniyan, yang kedua, dalil yang kedua, ma ruwiya, hadis yang diriwayatkan, anna rajulan jaa ila Ibn Abbas, seorang lelaki datang pada Ibn Abbas, faqalahu innahu talaqa imra'atahu thalathan, dia kata dia tolak isterinya 3. Qala Mujahidu fasakata Ibn Abbas, maka Ibn Abbas diam sekejap. Hatta zanantu annahu raddaha ilaih, sehingga aku sangka Ibn Abbas nak mengembalikan isteri itu kepada suami balik, sehingga seakan-akan Ibn Abbas nak beri, dia kata macam nak beri rujuk balik. Thumma qala yutalliku, kemudian Ibn Abbas pun bercakap, yutalliku ahadukum fayarkabu hamuqata thumma yakul yutalliku ahadukum. Ibn Abbas kata salah seorang kamu ni, dia ni mentolak, kemudian dia menaiki hamuqah ni makna kedunguan, kebengongan, kebodohan. Mu ni kata orang ni tolak isteri, tapi dia ni buat perkara bodoh, itulah. Menaiki hamuqatan ni nak buat perkara bodoh, menaiki kebodohan, makna dia pula buat kebodohan. Kemudian dia tanya, ya Ibn Abbas, ya Ibn Abbas. Kemudian datang kepada Ibn Abbas, tanya, hei Ibn Abbas boleh tak? Hei Ibn Abbas boleh ke tak? Ibn Abbas cerita ni, kata ada ke, patut ke seorang kamu ni tolak, kemudian dia buat perkara bodoh. Lepas tu mari jumpa Ibn Abbas, tanya, ya Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, wa inna Allah Ta'ala yakul, walhal Allah Ta'ala dah sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang takut, bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri kepadanya jalan keluar. Wa innaka lam tattaqillah, tetapi kamu ni tak takut kepada Allah. Falam ajid laka makhraja, maka aku tidak dapati bagi kamu ada jalan keluar. Wa asaita rabbaka, kerana kamu dah telah membuat maksiat, telah mengingkari Tuhan kamu. Wa banat minka imra'atuk, dan telah putuslah daripada engkau isteri kamu. Jadi Ibn Abbas kata putus dah, tak boleh dah, aku tak boleh nak cari jalan dah, kamu sendiri yang menempah nahas dan buat perkara bodoh itu. Okey, dalil yang ketiga, wastadallu bi ijma'is sahabah, mereka pada jumhur berdalil dengan ijma' para sahabat, hina qada bihi Umar bin Al-Khattab, ketika telah membuat hukuman, menjatuhkan hukuman oleh Sayyidina Umar. Fa aqarru, pada zaman Sayyidina Umar berlaku kes ini, maka Sayyidina Umar menjatuhkan hukum tolak 3, jatuh 3. Fa aqarru, maka para sahabat ikrar, tak ada seorang nafi. Walam yunkir ahadun minas sahabati wuku'a thalathi bilafdhin wahid, tak ada seorang sahabat yang menafikan, mengingkari berlakunya 3 dengan satu lafaz, ala Umar, di atas Sayyidina Umar. Fadalla dhalika ala al-ijma', itu menunjukkan di atas berlakunya ijma', atau kita kata secara khusus lagi ila ijma' sukuti. Wa qad dhahaba al-Bukhari, dan telah berpandangan Imam Bukhari ila wuku'is thalath, kepada jatuhnya 3. Wa tarjama ala hadhil ayah, dan dia membuat tarjamah ni, buat bab, letak terjemah maksud letak bab. Dalam kitab Sahih Bukhari-nya ada bab yang dinamakan apa? Pada mentafsirkan ayat ini, biqauli babu man ajazat talaqath thalath, bab pada menyatakan orang yang mengharuskan talak 3. Biqaulihi at-talaqu maratan fa imsakum bima'rufin aw tasih. Jadi dalam perbincangan ayat ni dia letak bab babu man ajazat talaq thalath. Jadi mengatakan bahawa talak 3. Wa hadza isyaratun, ini isyarat daripada Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, ila anna hadza ta'dida, bahawa bilangan ini innama huwa fushatun lahum, ialah fushah. Fushah ni makna kelapangan. Faman dayyaqa ala nafsihi lazimahu, siapa yang menyempitkan atas dirinya, maka dialah yang mendapat lazimah, dia akan mendapat kesannya. Dia akan mendapat kesannya. Okay. Boleh jadi itu pandangan jumhur ulama dan dalil-dalilnya.
Hujjatul fariqi tsani. Apa hujah kumpulan kedua? Ini sekadar kita nak tahulah. Kita tahu bahawa di sana ulama yang pandangan sebaliknya pun dia ada hujahnya. Wastadalla qailuna biwuqu'i talaqi thalathi wahidatan, dan telah berdalil orang ulama yang mengatakan bahawa jatuh talak 3 itu satu, bima rawahu Ahmad wa Muslimun, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, min hadis Tawus an Ibni Abbas, daripada Ibn Abbas annahu qala kana talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa sanataini min khilafati Umar talaqu thalath wahidah. Dia kata adalah talak pada zaman Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, dan 2 tahun daripada zaman khilafah Sayyidina Umar, talak 3 tu satu. Qala Umar innan nasa qad ista'jalu. Manusia ni, mereka ini ista'jalu, mereka ni gopoh. Mereka ni gopoh sangat ni. Mereka gopoh, mereka tidak sabar. Fi amrin kanat lahum fihi anatun, pada perkara yang sepatutnya mereka itu bersabar. Anah ni makna sabar, bertenang. Perkara amrin kanat lahum fihi anah, perkara yang sepatutnya mereka padanya bertenang. Falau amdainahu alaihim, kalaulah kami lalukan, jalankan di atas mereka, fa'amdahu alaihim, maka kami pun balas balik perbuatan mereka. Kerana mereka ni buat perkara yang melampaui dan menyalahi, maka kami jatuhkan hukum. Mereka nak 3, kami lalukan 3. Fa'amdahu alaihim. Mereka nak sangat 3, nak sangat cepat 3 lah. Itu maksudnya lah. Wa qalu inna Allaha qad faraqa. Jadi di sini apa dalilnya? Dia kata di sini kan Sayyidina Umar kata kan, dia fatwa dan juga menjatuhkan pada zaman dia. Pada zaman Nabi Sayyidina Abu Bakar tak berlaku pun begitu. Menunjukkan di sini dia kata talak 3 tu talaqus thalath wahidah, jatuh satu. Itu dalil mereka. Qalu inna Allaha qad faraqa talaq biqauli at-talaqu marratayn. Allah Taala telah mengasingkan talak dengan perkataannya talak itu 2 kali. Ai marratan ba'da marrah, sekali lepas sekali. Wa ma kana marratan ba'da marratin, dan perkara yang sekali lepas sekali, la yamlikul mukallafu iqa'ahu daf'atan wahidah, maka mukallaf tidak mampu menjatuhkannya sekaligus. Perkara yang dibuat secara bercerai, Tuhan kata at-talaqu marratan, maka mukallaf tak mampu dan tak boleh nak buat dalam satu masa. Itu maksud dia. Mithlu li'an, contoh li'an, la budda min at-tafriq, kan li'an kan 4 kali sumpah, lepas tu sekali sumpah laknat kan. Jadi Tuhan suruh sumpah 1, 4 tambah 1 kan. Jadi sumpah 4 kali, sumpah laknat sekali. Jadi kena buat secara berasingan. Tak boleh kata dalam sekaligus buat 4 tu sekaligus, lepas tu tambah 1 sekaligus dalam satu ayat. Tak boleh, kena 1. Dalil mereka dia kiaskan kepada li'an. Li'an kan macam tu. Walau qala asyhadu billah arba'a syahadatin, kalau dia kata aku bersaksi dengan Allah Ta'ala 4 saksi, dia tak ulang asyhadu tu 4, tak ulang ayat itu 4 kali. Dia kata aku saksi 4 kali teruslah. Inni laminas sadiqin, aku di kalangan orang yang betul. Kana marratan wahidah, maka dikira sekali saja kalau dia kata macam tu. Walau qala mukirru bizina, kalau berkata orang yang ikrar dengan zina, ana ukirru arba'a marrat inni zanaitu, kana marratan wahidah. Kalau dia kata aku ikrar 4 kali bahawa aku berzina, maka dia sekali je. Tu juga. Wa qalu inna syari'a talaba an yusabbiha, syari' Allah Ta'ala menuntut bahawa hamba itu an yusabbihal abdu rabbahu, dia bertasbih kepada Tuhannya, wa yahmaduhu, dan menyucikannya, wa yukabbirahu, dan membesarkan Allah Ta'ala, dubura kulli salatin, selepas daripada setiap semayang, 33, 33. Ni kiyah lain dia kata, tidakkah Tuhan suruh kita tasbih, takbir dan juga tahmid 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Wala yakfi an yakul, adakah cukup? Tak, dia kata tak cukup kalau seorang tu kata subhanallah 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tak cukup, sebab kena satu. Wala budda min at-tafriq, tak dapat tidak mesti diasing, diceraikan, hatta yakuna qad ata bil amril masyru', sehingga dia itu dapat melakukan perkara yang disyariatkan. Wa qad atala Ibn Qayyim rahimahullah fi kitabih i'lam al-muwaqqi'in al-qawla fil mas'alati wa intasara li ra'yi Ibn Taimiyah. Ibn Qayyim pun
menyokong pandangan gurunya Ibn Taymiyah. Ya. Aqulu kullu mastadalla bihi fariqus tsaniyah. Okey, jadi aku berkata apa yang mastadalla bihi fariqus tsani, apa yang berdalil dengannya golongan kedua. La yaqwa, tidak kuat, ala raddi adillatil jumhur, tidak kuat untuk menolak dalil jumhur, wa ala ijma'is sahabah, dan tak kuat untuk tolak ijma'. Kafa bihadzal ijma'i, cukuplah dengan ijma' ini. Kafa bihadzal ijma'i, cukuplah hujjatan wa burhanan, sebagai hujah dan juga dalil. Wa hadza ma nadinullah azza wa, inilah yang kita pegang kepada Allah Ta'ala, kita yakin, wa na'taqidu annahu shawab, dan kita yakin bahawa itulah yang benar. Li'anna mukhalafatal ijma'i sahabah, kerana menyalahi ijma' sahabat, wa ijma' fuqaha, laisa bil amril yasir, laisa bil amril yasir, bukan perkara ringan, bukan perkara kecil. Sebab itu Syekh memberi penekanan di sini bahawa ini bukan perkara kecil ni, bukan perkara kecil ni, perkara besar ni. Talak 3 ni, jatuh 3 ni, bukan jatuh 1. Jadi saya sini tak mau panjang di sini. Ada satu yang menarik ni. Sekejap ya. Ini jawapan kepada masalah tersebut. Kita bacalah, kerana untuk istifadah mungkin kita panjang pun bab ni tak apa. Yahsunu bina, kata elok bagi kita, annan kula, bahawa kami nukilkan, ma katabahul alamah al-Qurtubi, apa yang dinukilkan oleh Imam Qurtubi fi tafsirihi, dan tafsirnya al-jami' li ahkamil Quran, haitsu qala rahimahullah, wattafaqa a'immatul fatwa, telah bersepakat imam-imam ulama fatwa, ala luzumi iqa'id talaqi thalath fi kalimatin wahidah, bahawa lazim talak 3 itu dalam satu kalimah. Wa huwa qaulu jumhuris salaf, itu pandangan jumhur salaf. Wa syadza Tawus, dan telah buat perkara syaz, telah terasinglah Tawus, wa ba'du ahli zahir, dan sebahagian daripada ulama zahiriyah. Faqalu inna talaqat thalath, mereka kata talak 3 fi kalimatin wahidah, pada satu kalimah, yaqa'u wahidatan, jatuh satu saja. Wa yuhka, dan dihikayatkan pandangan ini an Daud, daripada Daud Az-Zahiri, annahu la yaqa', dia kata talak 3 satu lafaz ni tak berlaku langsung, tak jatuh pun, 1 pun tidak, 3 pun tidak. Wa jumhurus salaf wal a'immah, dan jumhur ulama salaf dan para imam, annahu lazimun, talak 3 itu lazim, berlaku, waqi'un, dan juga berlaku 3. Wala farqa baina an yuqi'a, tidak ada beza sama ada orang itu menjatuhkan talak, an yuqi'a thalathan, 3, mujtami'atan, secara berhimpun, fi kalimatin, dalam satu kalimah, au mutafarriqatan, ataupun berasingan, fi kalimat, pada kalimah-kalimah beza. Tak kira 3 sekaligus. Aku talak kamu minah 3 sekaligus, atau aku talak kamu minah, aku talak kamu minah, aku talak kamu minah, aku talak kamu minah, atau aku talak kamu minah 1, aku talak kamu minah 1 lagi, aku talak kamu minah 1 lagi. Jadi gitu tak ada beza, sama ada berasingan ataupun sekaligus. Wastadalla man qala bi wuqu'i wahidah bi ahaditha salasat, bi ahaditha salasatin, bi ahaditha salasatin. Ahaditha ni mamnu' min as-sarah, dia majrur dengan fathah. Salasatin sifat kepada hadis. Okay. Mereka berdalil dengan 3 hadis. Pertamanya hadis Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas daripada riwayat Tawus, wa Abi Sahbah, wa Ikrimah, yang kita sebut tadilah. Yang kedua hadis Ibn Umar, ala riwayati man ruwiya annahu talaqa imra'atahu thalathan. Hadis Ibn Umar yang menyatakan bahawa dia tolak isterinya 3. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu bi raja'atiha, yang mana Nabi suruh rojak balik. Wahtu sibat, dan dikira wahidatan. Wahtu sibat, dan dikira satu talak sahaja. Yang ketiga, anna Rukanah talaqa imra'atahu thalathan, dan yang ketiga hadis Rukanah namanya. Hadis Rukanah, dia talak isterinya 3. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi raja'atiha, dan Nabi suruh rojoknya, bi raja'atiha, war raja'atu, dan rojok itu taqtadi wuqu'a wahidah, memberi faham berlakunya satu talak. Okey, apa jawapan? Ini kekeliruan berkaitan dengan pemahaman hadis. Maka Imam Qurtubi
membawa datang dalil apa huraian sebenar bagi hadis. Wal jawabu anil ahadithi ma dzakarahu at-Tahawi an Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Ata fi riwayatihim. Mereka ini meriwayatkan daripada Ali bin Abbas fi man talaqa imra'atahu thalathan, pada perkara seorang lelaki mentolakkan isterinya 3, annahu qad asa rabbah, bahawa dia telah mengingkari Tuhan, wa banat minhu imra'atuhu, dan telah berputus daripadanya isterinya, isteri dah putus, wala yankihuha, dan tak boleh dia nak menikahkan dengan isterinya illa ba'da zaujin, kecuali dengan suami lain. Wa fi ma rawahu haula an Ibn Abbas, dan pada hadis yang diriwayatkan oleh mereka daripada Ibn Abbas, mimma yuwafiqul jamaah, perkara yang menyokong pandangan jemaah itu, pandangan ramai. Wa ma yadullu ala wahni riwayat Tawus, dan itu menunjukkan wahan, lemahnya riwayat Tawus. Apa riwayat Tawus tu? Riwayat Tawus yang menyebutkan disebut dalam Abu Daud dan Nasa'i bahawa Abu Sahbah qala li Ibn Abbas ata'lamu anna ma kanat thalath tuj'alu wahidah, tidakkah kamu tahu tolak 3 tu dijadikan satu pada zaman Nabi SAW dan Abu Bakar, dan 3 tahun daripada khilafah Sayyidina Umar? Qala Ibn Abbas na'am. Jadi sini seakan Ibn Abbas mengakui bahawa pada zaman Nabi dan pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan 3 tahun daripada Sayyidina Umar, dia tolak 3 jatuh 1. Jadi di sini dia kata hadis ini lemah, ma yadullu ala wahni riwayati Tawus, lemahnya riwayat Tawus, wa ghairihi, dan selain madanya. Wa ma kana Ibn Abbas yukhalifu sahabah, tidak akanlah Ibn Abbas ni menyalahi para sahabat, ila ra'i nafsihi, berpegang dengan pandangan dia sendiri, menolak pandangan sahabat yang lain. Qala Ibn Abdul Bar, berkata Ibn Abdul Bar, riwayatu Tawus wahmun, riwayat Tawus tu berlaku waham, berlaku kesalahan, kesilapan, sangkaan lah, wa ghalat, dan kesilapan. Lam yu'arrij alaiha ahadun minal fuqaha, dan tidak melihat, yu'arrij maknanya tidak melihat, memandang kepada hadis tersebut, riwayat tersebut, seorang pun daripada fuqaha il amsar, ulama-ulama besar ni, bil Hijaz, ulama yang duduk di kota-kota Hijaz, Syam dan Iraq, wal masyriqi wal maghrib, di timur dan juga di barat. Orang tak pandang pun pada riwayat itu. Qala al-Baji, berkata Imam al-Baji, fa in humila al-hadith Ibn Abbas alama ma yuta'awwalu fihi man la ya'ba'u biqaulihi, kalau ditanggung hadis Ibn Abbas atas ma yuta'awwalu fihi, apa yang ditakwilkan padanya. Ginilah ma yata'awwalu, sebab fa'il dia man ma yata'awwalu fihi man ni jadi fa'il pada yata'awwalu. Kalau kita tanggung hadis Ibn Abbas kepada huraian yang ditakwilkan padanya oleh man la ya'ba'u biqaulihi, orang yang tidak diindahkan perkataan, makna orang tak ambil kisah perkataannya, faqad raja' Ibn Abbas ila qauli jamaah, katakanlah kalau kita nak takwil pun pandangan Ibn Abbas ini, siapa yang takwil tu? Orang tu ulama, orang tak pandang dia. Contohlah, makna pandangan-pandangan syaz ni. Maka kalau begitu pun Ibnu Abbas telah rujuk, faqad raja' Ibnu Abbasin ila qaulil jamaah, Ibnu Abbas telah rujuk balik, telah tarik balik kembali kepada pandangan ulama sahabat yang ramai, wan aqada bihi ijma', dan telah berlaku ijma' dah. Andai kita nak terima pun riwayat Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas sebenarnya tarik balik dah. Sebab apa? Dia sepakat dengan sahabat lain. Wa daliluna min jihatil qiyas, dan dalil kami daripada pihak qiyas, anna hadza talaqun, bahawa ini dikira talak, au qa'ahu man yamlikuhu, yang dijatuhkan oleh orang yang memiliki talak, iaitu suami. Fa wajaba ay yulzimuhu, maka mewajibkan yulzimuhu, mewajibkan perkara itu, tolak tersebut. Wa amma hadis Ibn Umar, adapun hadis Ibn Umar, annahu talaqa imra'atahu, ni dia tolak, dia rad, dan dia jawab kepada satu-satu hadis yang digunakan dalil oleh pihak yang mengatakan tolak 3 jatuh 1 tu. Macam mana pula hadis Ibn Umar, annahu talaqa imra'atahu thalathan wa hiya haidun, Ibn Abbas tolak isterinya 3 dalam keadaan dia haid.
Faqad raddahu Daraqutni, telah menerokkan hadis ini, menolak pemahaman itu oleh Daraqutni, wa qala ruwatuhu kulluhum minasyiah. Rawi hadis ini kesemuanya daripada Syiah. Wal mahfuz, yang mahfuz maknanya hadis yang yang terjaganya, yang sahihnya, anna Ibnu Umar talaqa imra'atahu wahidatan fil haid. Nah, Ibnu Umar tolak isteri satu saja. Tolak satu saja, tapi tolak dalam haid. Jadi Nabi suka tak rujuk baliklah supaya nak tolak tu jangan tolak dalam haid. Kerana tolak dalam haid jadi tolak bid'i. Okey, selesai. Masuklah kepada fokus, iaitu kebanyakan ya biasanya membincangkan tentang dalil bagi mazhab ini ialah hadis rukanah. Wa amma hadis rukanah faqila innahu hadithun muttaribun. Hadis muttarib. Hadis muttarib ni apa? Tengok pada mustalah hadis. Boleh tengok pada mustalah. Hadis muttarib ni hadis yang datang dengan lafaz yang pelbagai. Lafaz yang pelbagai yang memberi makna yang berbeza. Kalau makna sama, dia tak panggil muttarib. Hak ni kata macam ni, yang ni kata macam ni, yang mana makna tu berbeza, memberi makna yang lain daripada lafaz satu lagi. Lagi pula munqati'un, hadis terputus. La yustanadu, tidak boleh disandarkan, tak boleh irsta, takkan sampai. Min wajhi, pada satu wajah pun. Yuhtajju bihi, yang boleh dibuat hujah. Jadi hadis munqati', yang mana tak ada sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW, ada putus. Yang mana tak boleh nak buat hujah. Wa huwa Ikrimah ad Ibn Abbas, iaitu daripada Ikrimah daripada Ibn Abbas. Wa fihi inna rukanata talaqa imra'atahu thalathan. Rukanah tolak isinya 3. Faqala Rasulullah irji'ha. Rasul kata, Nabi SAW kata irji'ha, rujuk baliklah. Okey, jadi sebenarnya apa yang berlaku dalam kisah Abu Rukanah ni? Wathabitu anna Rukanah talaqa imra'atahu albattata. Rukanah tolak isterinya battah. Jadi ini antara lafaz yang berlaku pada zaman di kalangan Arab pada zaman itulah. Dia tolak isterinya battah. Aku tolakmu secara putus. Aku tolakmu sungguh-sungguh. Tu. Jadi dia guna lafaz al-battah. Fastahlafahu Rasulullah. Maka istahlafa, telah menyuruh sumpah oleh Rasulullah ma arada biha. Apa maksudnya al-battah? Sebab lafaz battah ni ihtimal banyak maksa. Putus ni putus sungguh ke, putus satu ke, putus berapa ke. Jadi dia lafaz kinayah. Maka Rasulullah mensuruh Rukanah bersumpah ma arada biha. Apa yang kamu maksudkan battah? Fahalafa ma arada illa wahidatan. Rukanah kata, aku tidak maksudkan kecuali satu. Faraddaha ilaih. Maka Rasulullah pun kembalikanlah isteri padanya. Sebab hadis lafaz tersebut lafaz kinayah. Bila kinayah berhajat kepada niat, maka orang yang melafazkan tu ia menentukan apa yang diniatkan. Fahadha ittirabun fil ismi wal fi'li. Ini berlaku ittirab pada nama, pada perbuatan. Wala yuhtaju bi syai'in min mithli hadha. Maka tak boleh kita nak buat hujah, nak menetapkan hukum dengan hadis seumpama ini. Wal khulasatu, khulasahnya, fa inna ra'yal jumhuri yabqa aqwa. Pandangan jumhur itu kekal kuat, dalilan dari segi dalil. Wa amkana hujjatan, dan lebih teguh. Amkana fa inna ra'yal jumhur wa amkanu hujjatan, dan lebih kuat, lebih teguh hujah. La siyama wa qad ta'azzaza, telah dikuatkan. Dia menjadi kuat bi ijma', dengan ijma'i sahabah. Wal a'immatil mujtahidin, dan juga imam-imam mujtahid. Wallahu a'lam. Al-hukmus sabi', hukum yang ke 7. Apa yang dimaksudkan at-talaqu marratan. Ini kita sambung pada video akan datang.